Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Kita sambung lagi kuliah tafsir pada surah Taha ayat yang ke-48 pada malam ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Baik. Ayat nombor 48.
Setelah kita sebut bagaimana doa Nabi Musa alaihissalam pada kuliah kita yang lepas, dan doa ni doa mustajab, iaitu qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta agar dilapangkan dadanya, penyampaian yang jelas kepada pendengar, tidak terpengaruh dengan apa pihak lawan nak lawan dia, dan dihalang daripada kekakuan di lidah dia, supaya lidah tidak kaku, dan dilantik waziran min ahli, supaya lantik Harun menjadi teman dia. Baik, pada kuliah kita yang pada hari ini, iaitu bagaimana dua soalan yang penuh muslihat yang nak memerangkap Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa bertemu, lalu Allah Subhanahu wa taala suruh faqula qawlan layyinan, kita telah baca, supaya berkata dengan perkataan yang baik. Ayat nombor 48, inna qad huya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab siksa di dunia dan di akhirat timpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat dan berpaling, mangkadzaba wa tawalla, mendustakan wa tawalla dan berpaling daripada dia. Allah Ta'ala sebut perkara yang akan berlaku kepada orang yang melawan Allah Ta'ala, ada dua sifat, kadzaba wa tawalla, mendustakan berita yang datang dari Allah dan berpaling daripada ketaatan kepada Allah. Itu surah Taha ayat yang ke-48. Ayat nombor 49, kalau kita tengok di situ, dua soalan yang penuh muslihat yang nak memerangkap Nabi Musa. Yang pertama sekali, pertanyaan tentang hakikat zat Allah Ta'ala itu sendiri. Pertanyaan Fir'aun ni adalah untuk menjerat Nabi Musa dan menjadi hina di hadapan khalayak orang ramai. Soalan yang begini biasa diajukan oleh golongan yang mendakwa diri mereka itu ahli hakikat, ahli tasawuf. Dan jangan terkesan sikit pun dengan soalan ini, kerana hakikat zat Tuhan di luar daripada pemahaman akal manusia sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-49 ini. Baik, kita baca tengok Setelah mereka menyampaikan perintah Allah Ta'ala itu, ini pergi berjumpa dengan Fir'aun, berkata dengan perkataan yang baik. Fir'aun berkata, jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua? Siapakah Tuhan kamu berdua? Rabbukuma, Musa dan Harun. Wahai Musa, siapa Tuhan kamu berdua ni? Nabi Musa menjawab, baik. Sebagai jawapan, Nabi Musa jawab, iaitu yang pertama sekali, Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadian semula jadi dan sesuai dengannya, kemudian dia memberi petunjuk kepadanya cara menggunakannya, kebolehan memilih di antara baik dan buruk. Dan apakah engkau ciptakan? Ayat 50 ni Allah Ta'ala sebut gini, Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu akan kejadian dan tabiatnya semula jadi, supaya dengannya kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Ia ini tiap-tiap sesuatu diberikan ketentuan yang sesuai dengan keadaan dan kejadian dia, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan macam mana cara nak membuat ataupun menggunakan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala itu. Ilham dalam kepala manusia itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengilhamkan, saya manusia tak boleh buat dan manusia tak boleh guna, dan tidak tahu pun cara nak guna. Semua sekali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka dunia ni ada manfaat dia. Ada manfaat dan juga ada mudarat dia. Lalu manusia diberi pilihan. Demikian juga jalan manusia diberi segala sifat dan sesuatu dengan
tuntutan kejadian, dan ia diberi akal untuk membezakan di antara yang baik dan yang salah. Yang penting sekali Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala tunjuk cara menggunakannya. Apabila manusia menggunakan akal, menilai dengan penilaian agama, maka dia akan nampak hak mana satu yang baik dan buruk. Baik dan buruk itu manusia boleh tengok. Ada yang manusia rasa baik tetapi buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan jumpa pada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, semua sekali itu kita akan jumpa. Pada tafsir di Masjid Kampung Baru tu kita akan sampai pada bab tu. Makna manusia ni ada pilihan. Dan ada mudarat sikit sebanyak, dan ada manfaat. Itu biasa, perkara biasa. Ini Tuhan kami yang memberi tabiat sesuatu yang mengilhamkan. Lalu seolah-olah mu macam mana? Wahai Fir'aun, apa yang kamu buat sebab mu Tuhan? Boleh buat ke tak macam Allah Ta'ala buat ni? Beri perasaan pada manusia? Tentu kamu tak boleh buat, sebab kamu hanya memaksa perasaan manusia untuk sujud dan ikut kamu. Sedangkan kamu ni juga manusia, dan Bani Israel juga manusia. Tuhan aku ni, Tuhan buat aku buat kamu, dia beri kita pilihan, dan dia beri kita cara nak menggunakan. Dan kamu sendiri wahai Fir'aun, kalau Allah Ta'ala tak tahu, tak bagi cara nak guna, kamu sendiri pun tak pandai nak guna. Nabi Musa menjawab. Baik. Ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51 ni soalan tentang orang-orang yang terdahulu. Ada juga soalan begini. Qala fama balul qurunil ula. Cuba tengok Fir'aun tanya. Fir'aun bertanya lagi, jika demikian bagaimana pula keadaan orang yang terdahulu? Apa makna ni? Ya, ini bagaimana kaum-kaum zaman dulu yang tidak menyembah Allah Ta'ala ni, semua mereka jahat belaka. Tujuan tu nak perangkat Nabi Musa tu, soalan tu. Kalau Nabi Musa kata, masuk neraka habis, mu ni nak bubuhkan neraka ni. Sama ke tak dengan hak orang bid'ah ini? Lebih kurang juga. Soalan dengan Fir'aun ni lebih kurang. Soalan yang sama dihadapkan oleh golongan yang ingin nak mengislahkan masyarakat dalam perkara-perkara bid'ah. Akan ditanya soalan yang sama. Dah tok nenek kita dulu hak mati tak tahu benda sunnah ni, habis berdosa masuk neraka. Rupanya dia belajar dengan Fir'aun soalan tu rupanya. Fir'aun tanya dah, kita Allah buka surah Tuhan, tafsir ni nampak soalan nak biasa. Benda sama je, orang je lain, perwatakannya serupa je. Perwatakannya lain tapi perangai tu sama. Soalan tu sama. Dulu habis berdosa masuk neraka, habis lepas-lepas tu. Lah, Allah Ta'ala ajar cara jawab dia. Cara jawab dia, jawapan dia pada soalan yang kedua ni, jawapan dia yang tidak mengiya dan tidak menidakkan. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa jawab. Musa jawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Musa kata pengetahuan mengenai adanya sisi Tuhan aku tertulis dalam sebuah kitab. Ya, ini soalan itu termasuklah perkara ghaibiyat yang aku pun tak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa yang mereka lakukan dan tertulis di sisi kitab yang khas di Lauh Mahfuz. Aku tak tahu kesudahan dia macam mana. Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Keliru pun tak pernah, lupa pun tak pernah. Dengan apa yang manusia buat ni, dengan apa yang manusia lakukan, lupa pun tidak, keliru nak nilai macam mana pun tak keliru. Penilaian yang dibuat oleh manusia ni kadang-kadang keliru. Dah? Allah tak payah pergi benda lain lah. Kalau kita nak beli pun kadang-kadang kita menilai itu dengan keliru. Tengok betul-betul, kena-kena benda tipu juga. Kita rasa macam okey dah benda ni sebab keliru. Dan manusia ni lupa. Allah Ta'ala dua benda dia sebut. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Ta'ala tidak keliru dalam menilai dan tidak lupa. Jadi jawapannya gini, hak kamu tanya umat terdahulu tu masuk neraka ke masuk syurga sebab tak tahu tu, dia punya pasal ada dengan Tuhan.
dan aku tidak diberitahu pun kecuali benda itu ada di sisi Allah Ta'ala. Jawapan juga kita akan bagi pada orang-orang yang tanya soalan begini. Mana kita tahu dia masuk syurga ke masuk neraka? Tapi Tuhan ni, dia tidak akan lupa dan tidak akan keliru dalam menilai. Tok nenek kita buat barang-barang benda bid'ah Nabi tak ajar lepas, kita mana tahu? Mungkin dia buat akan tak tahu. Kita hanya boleh tak mungkin. Tapi Allah ni wa kafa bina hasibin, aku yang paling pandai hisab, aku yang paling pandai kira, kerana la yadhillu wa la yansa, tidak lupa dan tidak keliru. Tu jawapan tepat Nabi Musa. Allahu Akbar. Jadi semua ni amalan kita masing-masing akan diserah. Esok tahulah macam mana, kita mana tahu. Jadi sungguh Fir'aun ni lah, soalan dia tu ditanya tu jadi. Sama sikit lagi orang panggil tanwirud da'wah. Tanwirud da'wah, pengulangan, nak bagi menjelaskan lagi tajuk yang Nabi Musa nak bercakap tu. Alladhi ja'alakumul arda mahda. Dialah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai satu hamparan, dan ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan ia juga telah menurunkan hujan daripada langit, maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman, fa akhraja bihi azwajam min nabatin syatta. An-nabatin syatta, berjenis-jenis tanaman, buah-buahan yang berlain-lainan keadaannya ataupun yang berpasang-pasangan. Dengan itu, dengan ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, menerangkan kepada umat manusia umumnya bahawa dialah menjadikan bumi, isi muka bumi, apa yang ada atas muka bumi. Maka Fir'aun, Musa cakap banyaklah, wahai Fir'aun, barang-barang ni barang-barang mu tak boleh buat. Dia pun tak nak jawab apa ni. Ni nak kata apa? Allah memberi penjelasan tentang sifatnya agar dia sahaja diseru dan dipuja, untuk mematikan hujah Fir'aun bahawa Fir'aun tu ajak orang seru dia, Fir'aun ajak orang puja dia. Dan Allah Ta'ala beri penjelasan secara tepat bahawa manusia tidak layak untuk dipuja. Oleh itu hanya Tuhan yang sebenar. Kerja buat langit, buat bumi satu hal, bumi sebagai hamparan air yang turun daripada langit, kerja Allah Ta'ala, bukan kerja Fir'aun. Ada apa Fir'aun ni sebenarnya? Baik, Fir'aun pun buat propaganda dia. Tak habis-habis orang lawan ni tak? Dia buat propaganda dia. Cuba tengok ayat 54. Ayat 54 Allah Ta'ala sambung tadi. Kulu wara'au an'amakum, makanlah daripada apa yang diberikan, dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu, hasil daripada apa yang aku pelihara tadi, dengan turunnya hujan, jadinya semua sekali itu, dengan tumbuhan yang keluar daripada bumi untuk kamu lah, dan untuk binatang kamu. Dan binatang tu bila kamu pelihara dia gemuk, kamu boleh sembelih, boleh makan. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang berfikir. Mana liulin nuha. Ulin nuha ni mana? Orang ada otak sempurna, orang yang ada fikiran yang boleh fikir dengan cara yang waras, dia akan terima lah Tuhan aku ni, Allah ni. Maknanya Fir'aun mu ni kepala otak tak betul ni, mengaku mu ni Tuhan, sedangkan perkara-perkara aku sebut tadi mu tak boleh buat, Allah je boleh buat dah. Kenapa ya kamu mengaku kamu berkuasa, orang perlu sujud pada kamu, yang kamu samsing sangat, yang kamu tak reti dengar kata sangat, kenapa? Ayat 55 pun tanwirud da'wah juga, penjelasan kepada apa yang Nabi Musa cakap tu. Minha khalaqnakum, dari bumi lah kami diciptakan kamu, menciptakan kamu daripada tanah, dan kemudian dalamnya juga kamu akan dikembalikan masuk alam barzakh, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi di hari akhirat. Itu bumi ni Allah Ta'ala hampar ini. Allah Ta'ala menjadikan manusia berasal daripada tanah, hidup di atas muka bumi, lepas tu masuk muka bumi, dan keluar juga daripada muka bumi. Tu je bumi. Daripada bumi, duduk mana? Duduk atas muka bumi. Makan daripada hasil
yang ada atas muka bumi, tinggal daripada apa yang Allah Ta'ala sediakan atas muka bumi, guna nikmat yang Allah Ta'ala buya atas muka bumi, kemudian dalam bumi itu kita masuk esok, dihancurkan oleh Allah Ta'ala, daripada bumi itulah kita akan dikeluarkan. Mu dengan aku wahai Fir'aun sama. Ayat nombor 57. Oh, ni Fir'aun buat propaganda dia. Baik. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول مرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
Baik. Walaqad, dan demi sesungguhnya kami telah mempertunjukkan kepada Fir'aun segala tanda-tanda. Ia membuktikan kekuasaan kami, dalam pada itu ia mendustakan dan enggan beriman. Ayat 56. Apabila Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Fir'aun betulnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa ni, tetapi sikap Fir'aun setelah Allah Ta'ala terangkan nikmat-nikmat dia, jadikan muka bumi yang kita bacakan tadi, lalu dia enggan menerima, mendustakan dalil bukti satu, dan enggan menerima Nabi Musa, dan enggan menerima kenabian Nabi Musa, dan tidak mahu mengikutinya. Baik. Ayat 57 hingga 59. Mukjizat dituduh sebagai sihir. Ini propaganda pertama. Propaganda pertama yang dibuat oleh Fir'aun, dan betapa banyaknya manusia ini tertipu dengan macam-macam propaganda yang dibuat. Sebab itu kita ni, semua propaganda yang dibuat oleh musuh Islam dijawab oleh Al-Quran. Contoh ayat Fir'aun ni. Fir'aun kata, patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami daripada negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Mukjizat yang Nabi Musa tunjuk kepada dia disifatkan oleh Fir'aun sebagai sihir. Lalu dia buat macam mana? Fala na'tiyannaka bisihrin mithlih. Kalau demikian, kami juga akan bawa kepada kamu sihir seperti itu untuk melawanmu. Kami juga akan buat untuk lawan kamu. Baik, nak berlawanlah dia ni. Maka tentukan satu, faj'al bainaka wa bainahu maw'ida, tentukan perjanjian di antara kita, mana nak berjumpa, tempat mana, dan kita tidak akan mungkiri semua tempat suai bagi kedua belah pihak ni, makanan suai kedua pihak ni untuk berlawan, bukan berperang ni. Tunjuk ni sihir ataupun tak sihir. Musa kata, qala maw'idukum, dia kata sila, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu ialah pada hari perayaan, yakni hari perayaan tahunan mereka. Kita buat air raya lah, amal sikit, ada orang balik kampung dan sebagainya lah, kumpul lah di stadium. Dah hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha, yakni pada waktu duha, pertengahan antara waktu pagi dengan tengah hari. Waktu duha kita faham lah, pukul 9, pukul 10 gitulah, waktu duha, pagi dengan tengah hari, waktu duha. Sebab tu waktu duha ni waktu yang cantik, yang sejuk tidak, panas tidak, pukul 8, pukul 9 begitu, panas tidak, sejuk tidak. Situ. Kalau dah masuk pukul 11, pukul 12 tu dia nak panas dah. Waktu duha. Dia ada solat pula situ, solat duha kita panggil. Baik, fatawalla Fir'aun. Maka Fir'aun pun berangkat daripada majlis itu. Ini majlis pertemuan dia dengan Nabi Musa. Semasa Nabi Musa berhujah dengan dia, membawa berbagai bukti dan hujah. Tak puas hati ni. Kalau tak puas hatilah. Dah bila sebut langit bumi, dah mau mengaku sangat mau makan atas muka bumi apa, rasa tak nak jawab lah. Orang mana nak jawab hak dia buat langit bumi lah. Tak ada orang nak jawab, macam saya sebut selalu itulah. Lalu bagi dia, percakapan Musa ni sihir. Sihir ni, kalau betul tak sebut begini, ni sihir. Sebab tu boleh sebut begini. Kalau sihir, kami pun ada sihir juga. Yakin dia hujah dia betul, Fir'aun ni yakin. Kami pun ada. Panggil-panggil tukar sihir, mu nak berlawan di mana boleh? Musa kata boleh, tak ada masalah. Janjian kita berlawan tempat orang ramai, ada waktu sekian-sekian, tak apa. Lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya.
kepada ia datang kepada tempat perlawanan. Qala lahum Musa wailakum. Nabi Musa berkata kepada mereka, ahli sihir, celakalah kamu kelak, jangan kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakni Nabi Musa kata kepada ahli sihir itu. Ayat ni Nabi Musa dia kata kepada ahli sihir. Apa kata dia? Celakalah kamu. Nabi Musa mengingatkan supaya jangan kamu adakan kebohongan terhadap Allah. Sihir ni jahat. Sihir ni tak betul. Dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Lalu mereka berkata, dua orang ini, yakni Musa dan saudaranya Harun, ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kami daripada negeri kami dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kami yang utama. Ni dia, nombor 3, 63. Baik. Nabi Musa ada takut tak? Tengok ahli sihir ramai mari ni. Ketakutan tu biasa. Bagi seorang bila berjumpa ramai ni, takut tu biasa. Semangat Nabi Musa bukan sahaja semangat, tapi keyakinan kepada Allah Ta'ala bahawa hujah yang dia bawa tu betul, yang menyebabkan dia rasa semangat nak lawan walaupun ramai. Sifat takut begitu tu sifat yang biasa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut bila Fir'aun kumpul tadi, maka mereka pun berbantahan dan berunding sama sendiri mengenai perkara sihir mereka, berlawan, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan itu. Mereka berkata, kamu dua orang ni sesungguhnya ahli sihir yang nak melenyapkan apa yang kami pegang selama ni. Orang bawa dakwah tauhid ni, bila pergi nak betul keadaan akidah dan amal ibadah supaya ikut Allah Ta'ala, akan dituduh sebagai ahli sihir. Pada zaman Nabi Musa, zaman sekarang ni dituduh sebagai Wahabi. Boleh faham tu? Kita sebut terang-terang lah. Tuduhan tu mesti ada. Akhirnya tuduh. Lepas hujah tak boleh jawab, tuduhlah sekali. Benda ni adalah modus operandi yang pernah dibuat oleh Fir'aun. Boleh faham tak? Modus operandi tu apa, boleh faham tak? Tu bahasa buku lah tu kita guna tu. Mana plan Fir'aun buat dah dulu. Tak puas hati, lawan. Lawan kalah pun tak apa. Last sekali bila kalah, kejar Nabi Musa nak bunuh. Kalah malu dah nak bunuh. Bila berlawan hujah, tak boleh. Tuduh Wahabi. Tak cukup, Wahabi duk mengajar lagi, sekat tauliah. Sama plan dengan Fir'aun. Panah ni dengan video ni. Tapi tak apalah, nak sebut samanya. Dakwah ni begitulah. Oleh itu, fa'ajma'a kaidahum. Oleh itu satukanlah segala cara. Helah kamu, kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu baris untuk menentangnya. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menang pada hari ini. Tu dia Fir'aun kata. Yakni beruntunglah orang yang dapat mengalahkan Musa dan Harun ini dengan pangkat kebesaran aku janjikan. Mana Fir'aun janji, berbarislah kamu, berpakatlah kamu, suaraklah macam-macam mana pun hari ini aku nak Musa tu kalah. Sihir dia tak ada apa hari ni. Qalu, mereka berkata, wahai Musa, engkaukah yang mencampakkan lebih dahulu, atau kami yang mula-mula mencampakkan?
Hak tu bawa tali tu ada tongkat. Qala bal alquh. Musa kata bahkan kamulah yang campur lebih dahulu, campur tu jadi ular pada pandangan orang ramai. Tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda yang berjalan-jalan, itu ular. Disebabkan sihir mereka itu. Sebabkan sihir mereka, benda itu terbayang-bayang kepada Nabi Musa dan sekumpulan orang, sekumpulan ular yang menjalar. Sihir ini memang begitulah keadaan dia. Kemudian fa'aujasa fi nafsi, yang demikian menjadikan Nabi Musa rasa takut dan sedikitlah hatinya. Allah Ta'ala sebut terang-terang. Takut bukan nak berlawan ni. Allah Ta'ala sebut takut macam saya sebut tadi, takut sifat manusia itu sendiri. Ada takut tak kita? Ada. Apa dia yang paling takut sekali? Takut ke bini? Dah, mungkin lah. Paling kita takut sekali dalam dunia ni mungkin bini kita, ataupun mungkin takut kepada orang, takut pada biasa nak masuk temu duga ni, rasa takut tanya soalan macam-macam. Nabi Musa ada benda tu. Bila lempar tali tu jadi ular banyak pada pandangan Musa, dia kata bukan tak yakin ni, bukan tak yakin, tapi nak bagi tahu Musa ni orang biasa yang mempunyai sifat takut macam kamu, lalu tak layak untuk kamu puja Musa, untuk kamu taat pada Musa, hanya layak puja Allah. Balik pada tajuk kita asal tadilah, na'budu wa nasta'in, hanya pada Allah. Baik. Qulna, kami berfirman pada Musa, la takhaf innaka antal a'la. Kami berfirman kepada, jangan engkau takut wahai Musa, sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Oh, Tuhan janji menang. Jangan takut wahai Musa. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Tongkat tu ada tu. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Kerana engkau sungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja ia berada. Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Nabi Musa pun mencampakkan tongkat itu terus menelan segala-gala benda. Maka keadaan yang demikian menjadi ahli sihir itu segera merebahkan dirinya sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan Musa yang mengutuskan Musa dan Harun. Oh, beriman tahu. Sebab apa? Sebab ia tahu benda itu tidak sihir. Ayat ni boleh buat berobat juga ni bagi orang yang terkena sihir. Kalau kita tengok dalam As-Sarimul Battar karangan Wahid Abdus Salam Al-Bali, itu wa alqi ma fi yaminika ya Musa, di antara ayat yang disebut di sini iaitu innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Situ diambil. Kalau saya tengok kitab As-Sarimul Battar tu lah, innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Satu lagi, wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulqiyas saharatu sajidin itu di antara ayat-ayat yang kalau sihir ke apa ke, katanya beramal untuk membatalkan sihir. Itu dalam kitab Wahid Abdus Salam Al-Bali, nama kitab dia As-Sarimul Battar. Baik. Hak wabak tu wabak lah. Kita nak tengok ni Nabi Musa ni. Lepas daripada tu, bijak Fir'aun ni dia buat sebenda tu, dia ingat ke dia menang lah. Dia dalam keadaan menolak Allah Ta'ala satu hal. Lepas tu ajak Nabi Musa berlawan, dia yakin dia menang. Nabi Musa pergi dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Ada rasa takut sikit, tapi Allah Ta'ala beri semangat, jangan takut, sebab kemenangan pada milik kamu. Sebab apa?
bila Nabi Musa keluarkan tongkat dia, habis semua beriman. Kenapa? Apabila tongkat itu jadi ular yang besar, dia makan semua hak kecil-kecil, tidak ada dalam ilmu sihir begini. Ahli sihir duk mengaji ilmu sihir ni tidak ada, ni bukan sihir. Baik, Allah Ta'ala buat kepada Musa benda yang mengatasi lebih pada sihir untuk menzahirkan mukjizat yang ada pada Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala menzahirkan ilmu perubatan kepada Nabi Isa. Nabi Isa kan dia boleh buat lah, yuhyil mauta biizni wa ubrihul akma wal abrasa wa uhyil mauta biizni. Dia boleh penyakit-penyakit yang ada pada zaman hari itu, penyakit jenis penyakit kulit yang tidak ada obat, Nabi Isa boleh obat. Menghidupkan orang yang telah mati, Nabi Isa boleh buat. Semua ni ilmu perubatan orang duk berubat zaman Nabi Isa tu tak ada begitu. Lalu Allah Ta'ala buat mengatasi ilmu perubatan yang ada. Nabi Muhammad zaman ini zaman bahasa, orang hidup dengan bahasa, orang bersyair, orang berpantun, sehingga lepas daripada mereka buat haji, mereka akan bersyair, mereka akan berpantun. Pantun yang sedap, syair yang sedap, dia akan gantung di Kaabah sebagai penghormatan. Ahli-ahli bahasa begitu ramai, mereka hidup dengan khayalan. Lalu Allah Ta'ala turun ke Al-Quran yang penuh dengan keindahan bahasa yang menyebabkan orang terduduk, keluar daripada mulut seseorang yang tidak ada gurunya. Tidak ada guru sama-sama manusia, tidak ada. Tak pernah mengaji sekolah, tak pernah mengaji universiti, tak pernah mengaji bahasa. Jibril yang ajar pada dia, melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala turun wahyu kepada Jibril. Maknanya segala benda yang orang nak berdakwah pada satu keadaan, kena tengok zaman hari itu zaman macam mana, kena tengok keadaan tu macam mana. Ini diajar oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa zaman dia kira orang tidak ada ilmu sihir ni kira lekeh. Allah Ta'ala beri mukjizat pada Musa ini lebih daripada ilmu sihir, yang menyebabkan kata semua ahli sihir tu faulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Dia beriman kepada Harun dan juga kepada Musa. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni. Awal sikit hari ni. Sebab saya baca setakat tu je. Nak lebih lagi tak boleh lah. Saya baca tadi setakat ayat 71 saja. Jadi kita berhenti setakat ayat 71. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi